Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنية نفل انتفاء وتعلم تعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والجهار وبنة تناصر وتعاون وتعاضد على الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمل النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita terhadap ayat-ayat yang dinamakan sebagai nasikh dan mansukh. Ayat yang telah dimansuhkan hukumnya ataupun tak diguna pakai lagi kandungan hukumannya dan digantikan pula dengan ayat yang lain yang mengandungi hukum yang lebih terkini. Dan kita telah mulakan contoh-contoh ayat Al-Quran yang dibawa oleh Imam As-Suyuti berkenaan dengan nasikh dan mansukh ini, dan kita telah selesai sampai kepada surah An-Nisa. Maka sekarang ini kita akan berpindah pula kepada contoh-contoh dalam surah Al-Maidah, iaitu surah selepas surah An-Nisa. Jadi dalam buku saya ini, kalau kita lihat dalam muka surat yang ke 160, surah Al-Maidah, ada 3 contoh ayat nasikh dan mansukh yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Pertama sekali, iaitu ayat yang kedua dalam surah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Yang mana bermaksud, kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Melayunya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk kurban, dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu, dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dan mencari keredaannya dengan mengerjakan ibadah haji. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh.
Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan juga pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Jadi ayat ini, ayat yang kedua, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, merupakan ayat yang panjang, mengandungi banyak perkara. Pertama sekali mengandungi berkenaan dengan peperangan. Peperangan pada bulan-bulan haram. Dan kedua, berkenaan dengan berburu ketika dalam keadaan ihram. Kemudian ketiga, berkenaan dengan menghalang orang daripada Masjidil Haram yang ingin mengerjakan haji. Dan kemudian hendaklah tolong-menolong dalam keadaan dalam perkara yang baik dan juga tolong-menolong dalam meningkatkan ketakwaan antara satu sama yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini banyak mengandungi perkara-perkara dan hukum-hukum yang menjadi fokus kepada perbincangan kita ialah bahagian yang pertama, iaitu berperang pada bulan yang haram. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Antara syiar Allah Subhanahu Wa Taala ialah tidak berperang pada bulan haram, iaitu janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Apakah tu bulan haram? Bulan-bulan haram ini ialah bulan 3 yang berturut-turut dan 1 yang berasingan. 3 yang berturut-turut ialah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan haram dan kemudian Rejab. Dan kita sekarang dalam bulan haram, iaitu bulan Muharram. Jadi 4 bulan ini diharamkan apa? Diharamkan berperang. Diharamkan, Allah SWT mengharamkan melakukan peperangan sama ada kita memulakan peperangan tersebut ataupun kita diserangi oleh orang lain. Kita tidak boleh berperang, tak boleh angkat senjata pada 4 bulan ini. Ini asal hukumnya. Kemudian hukum haram berperang ini dimansuhkan dan digantikan dengan ayat 194 surah Al-Baqarah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Erti kata lain, kalau membalas pencabulan, maksudnya kita ini diserang, maka kita diizinkan untuk mengangkat senjata. Tetapi kalau sekiranya kita ini tidak diserang, maka kita diharamkan untuk mengangkat senjata. Jadi hukum total berperang, tak boleh berperang pada bulan haram ni, hukum yang total ini kemudian dimansuhkan, digantikan dengan apa? Boleh berperang kalau kamu diserang. Tapi kalau kamu tak serang, kalau kamu tidak diserang, kamu tak boleh berperang. Jadi maknanya apa? Defensive war boleh. Offensive war tak boleh. Ini contoh pertama dalam surah Al-Ma'idah. Ayat surah Al-Ma'idah dimasukkan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah. Dan kalau kita lihat surah Al-Ma'idah ni adalah surah yang ke-6 dalam Al-Quran. Sedangkan surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua. Jadi ini jelas bahawasanya susunan surah dalam Al-Quran ini dan susunan ayat dalam Al-Quran ini tidak menurut kepada urutan, tidak ikut pada urutan penurunan. Jadi diikut pada urutan apa? Diikut kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mempunyai hak untuk susun Al-Quran, ayat mana selepas ayat mana, surah mana selepas surah mana. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala kerana Al-Quran kalamullah. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini contoh pertama. Contoh yang kedua dalam surah Al-Ma'idah, ayat surah Al-Ma'idah ni dimansuhkan juga dengan ayat dalam surah Al-Ma'idah, iaitu ayat 42 surah Al-Ma'idah dimansuhkan hukumnya dengan ayat 49 surah Al-Ma'idah. Kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Ini ayat 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka ini iaitu orang-orang Yahudi ini suka sangat mendengar kepada pendustaan dan mereka suka sangat makan perkara yang haram, iaitu harta yang haram.
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Yang mana bermaksud apabila mereka itu, iaitu orang Yahudi itu datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk minta putusan, iaitu minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuhkan hukum, keputusan terhadap masalah mereka, perselisihan mereka. Jadi mereka datang kepada Rasulullah minta Rasulullah selesaikan masalah mereka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala sini, fahkum bainahum, maka putuskanlah perkara itu antara mereka. Aw a'rid anhum, ataupun palinglah daripada mereka. Jadi Allah SWT berikan option kepada Rasulullah SAW sama ada hendak jatuhkan hukuman, maknanya putuskan antara mereka dalam masalah perselisihan yang mereka hadapi, ataupun tak payah nak jatuhkan hukuman. Tak payah layan pun. Paling kamu ke kamu. Bolayan mereka. Kenapa? Sebab mereka ini datang kepada Rasulullah SAW kerap kali bukan untuk minta Rasulullah SAW jadikan hakim, putuskan antara perselisihan mereka, tapi mereka nak permain-mainkan Rasulullah SAW. Apa saja keputusan Rasulullah SAW, mereka tak akan terima. Mereka akan kata, kita ini orang Yahudi, kita ada kitab Taurat kita dah ada semua hukuman dia, buat apa nak ikut hukuman awak. Jadi dia mempermainkan Rasulullah SAW. Jadi kerana itu Allah SWT berikan option. Nak putuskan, boleh putuskan. Tapi kalau tak nak putuskan, tak ada masalah. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Kalau engkau tidak mahu putuskan antara mereka, engkau palingkan wajah kamu daripada mereka, tak layan mereka, falan yadurruka syai'a. Mereka sekali-sekali tidak akan membawa mudarat kepada engkau walau sedikit apa pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Tapi kalau engkau hendak putuskan antara mereka, nak jatuhkan hukuman antara mereka, maka putuskanlah dengan baik. Judge mereka dengan adil, dengan betul. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang berlaku adil dan berlaku saksama. Jadi option sama ada nak putuskan masalah mereka ataupun tak layan mereka ini, dalam ayat 42 ini digantikan, dimansuhkan dengan ayat 49 surah yang sama. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum an yaftinuka ba'd ma anzalallahu ilaik. Yang mana bermaksud apa? Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anihkum bainahum. Putuskanlah antara mereka, jatuhkanlah hukuman antara mereka. Bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah SWT turunkan, bukan dengan ikut dengan kitab Taurat mereka. Wahdharhum, dan hati-hatilah daripada usaha mereka, tipu daya mereka untuk nak mempermainkan engkau, nak menipu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, kan, kalau mereka datang kepada kamu minta engkau putuskan antara mereka, jadi hakim kepada masalah mereka, maka jadilah hakim tapi ikut kepada perintah Allah atau ikut kepada hukum yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran, bukan dalam kitab Taurat atau kitab Injil mereka. Dan hati-hati jangan sampai mereka itu boleh tipu engkau, boleh menyelewengkan engkau. Jadi tidak ada lagi option. Kalau ayat 42 ada option sama ada Rasulullah SAW nak layan mereka atau nak putuskan antara mereka. Tapi ayat 49 no more option. Rasulullah SAW kena layan mereka dan kena jatuhkan hukuman atas mereka. Jadi ini contoh yang kedua dalam surah Al-Ma'idah. Contoh yang ketiga, ayat yang ke-106, surah Al-Ma'idah ini, ayat ini agak panjang. Ayat yang berkenaan dengan penyaksian dalam perjalanan. Kalau seseorang itu
dia itu dalam perjalanan, kemudian dia itu dalam keadaan sakit nak meninggal dunia, maka dia nak buat wasiat dan tak ada orang lain yang jadi saksi kepada wasiat dia melainkan dua orang yang bukan Islam. Jadi macam mana keadaannya? Jadi Allah SWT turunkan ayat ini dalam surah 6, dalam surah Maidah ayat 106. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Yang mana bermaksud di sini? Ayat panjang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika dia hendak buat wasiat, ketika dia nak mati tersebut, dia nak buat wasiat. Untuk apa? Untuk siapa nak diberikan dia punya harta pusakanya tersebut itu. Maka hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Dua orang yang adil. Lelaki yang adil. Adil maksudnya bukan lelaki yang banyak melakukan maksiat, lelaki yang baik. Jadi kita boleh percayalah penyaksian mereka, itu maksudnya. Ataupun dua orang lain yang bukan seagama dengan kamu, ini ayat dia. Dua orang lain yang berlainan agama dengan kamu. Jadi kamu pertama sekali kena cari orang Islam sebagai saksi. Dua orang saksi lelaki Muslim. Tapi kalau kamu tak jumpa, kamu boleh ambil dua orang lelaki bukan Islam yang baik, yang boleh dipercayai sebagai saksi untuk wasiat kamu. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, iaitu jika kamu ini dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut. Maksudnya apa? Awak tak ada option lagi. Kalau kamu ini sakit di dalam bandar yang ramai orang, wajib kamu cari saksi orang Islam. Tak boleh suka panggil saksi orang bukan Islam. Tapi kalau kamu dalam pelayaran dan tak ada orang Islam bersama kamu, semua orang bukan Islam bersama kamu, maka kamu boleh ambil orang kafir ini sebagai apa? Sebagai saksi kamu. Saksi untuk wasiat kamu. Tapi mestilah dua orang kafir Muslim yang boleh dipercayai. Okey. Ini rutabatum. Jika kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka sesudah selesai solat. Kemudian mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat sesuatu harta benda, walaupun orang itu dari kaum kerabat. Dan kami tidak sembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jika kami sembunyikannya, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Jadi erti kata lain, kalau mereka dua orang bukan Islam ini dalam pelayaran ini memberikan penyaksian, jadi witness kepada wasiat, last will and testament, sebab tak ada orang Islam yang lain dalam pelayaran tersebut, boleh kamu terima. Saksinya boleh diterima, wasiatnya adalah sah. Dan jika kamu ragu-ragu penyaksian dua orang lelaki yang bukan Islam ini, maka kamu ambil sumpah mereka di masjid. Dan mereka mesti bersumpah atas nama Allah yang mereka tu berkata benar, dan mereka tak sembunyikan sesuatu, dan mereka tak khianat, dan mereka tak nak jual wasiat itu untuk orang lain dan sebagainya. Jadi sehinggalah kamu ni rasa puas hati tentang kejujuran mereka. Jadi erti kata lain, ayat yang ke 106 ini, surah Maidah, membenarkan orang Islam untuk mengambil saksi daripada bukan Islam jika dalam keadaan terdesak, tak ada orang Islam yang lain. Tetapi kelonggaran ini kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ayat ini dimansuhkan oleh Allah hukumnya dan digantikan dengan ayat yang kedua dalam surah Talaq. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashhidu dzawa adlim minkum wa ashhidu dzawa adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Maksudnya apa? Dan hendaklah adakan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Di antara kamu maksudnya di antara orang Islam. Erti kata lain, saksi ini dalam wasiat tidak boleh lagi diambil daripada kalangan orang bukan Islam, walaupun orang bukan Islam tu orang yang boleh dipercayai. Kenapa? Kerana mereka itu berlainan agama. Jadi penyaksian dalam Islam ini untuk wasiat terhad hanya untuk orang atau saksinya hanya di kalangan orang Islam sahaja. Kerana Allah SWT dah perintahkan dalam surah Talaq ayat 2 tersebut. Jadi walaupun orang kata boleh apa orang bukan Islam ini boleh dipercayai, dia tak bohong. Dia dah sign affidavit dia, dah sign statutory declaration dia bahawasanya ini adalah benar, dia tak kata tak dia apa yang dia saksikan wasiat itu adalah betul dan sebagainya. Dan kita boleh percaya, kita boleh percaya yang dia punya penyaksian tu betul kerana dia dah sign SD, statutory declaration, yang mana kalau dia bohong dia boleh kena charge kat court, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah putuskan. Dan keputusan Allah SWT tak boleh orang lain tarik balik dan negotiate. Dan Allah SWT putuskan apa? Walau macam mana orang bukan Islam tu boleh dipercayai, kamu tetap kena cari saksi orang Islam sebagai wasiat kamu. Kalau wasiat seorang Muslim itu disaksikan oleh orang bukan Islam, lelaki atau perempuan, walau macam mana baik pun orang tersebut, tetap wasiat itu tidak sah. Orang kata ini tak adil. Tapi ini juga ini sama, ini dalam agama. Begitu juga kalau kita lihat dalam akad nikah, perlu ada dua saksi. Dan saksi ini mesti saksi orang Islam. Walaupun ada 1000 orang bukan Islam, lelaki dan perempuan menyaksikan perkahwinan tersebut, tetap dari sudut hukum tak sah. Sebab apa? Tak ada saksi orang Islam kat situ. Dan saksi ni mestilah lelaki yang adil, yang boleh dipercayai. Adapun jual beli itu tak jadi masalah. Saksi bagi jual beli boleh juga orang bukan Islam. Kerana itu adalah urusan antara dua manusia. Tapi wasiat ini adalah sesuatu amanah yang mana Allah SWT jadikan dia berlaku selepas kematian, iaitu dengan keputusan Allah SWT, iaitu kematian tersebut. Begitu juga perkahwinan adalah sesuatu yang mana bersangkutan dengan agama. Oleh itu, apa saja bersangkutan dengan agama, maka itirahat dengan orang yang mempercayai agama tersebut, iaitu orang Islam sahaja. Jadi orang bukan Islam tidak boleh menjadi saksi kepada nikah, tak boleh jadi saksi kepada wasiat. Orang Islam dan orang Islam tu mestilah orang Islam lelaki. Kalau bukan orang Islam lelaki, orang Islam perempuan sebagai contoh, wasiat itu tidak sah. Walaupun 2 orang wanita Islam jadi saksi, 3 orang wanita Islam sebagai saksi, tetap tidak sah kerana ini yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Begitu juga seperti saksi bagi perkahwinan mesti 2 orang saksi lelaki. Kalau saksi wanita walau 10-20 orang pun menyaksikannya, tetap tidak sah kerana tidak menepati syarat-syarat akad nikah dalam hukum Islam. Suka tak suka, kena terima kerana ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi option untuk mengambil saksi bukan orang Islam sebagai saksi wasiat, option ini telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digantikan dengan hukum iaitu saksi mestilah terhad daripada kalangan orang Islam sahaja. Kemudian kita lihat kepada surah Anfal. Surah Anfal hanya satu saja contoh nasih dan mansuh yang terdapat dalam ayat yang ke-65 surah Al-Anfal, dan dimansuhkan dalam ayat yang sama dan surah yang sama juga, iaitu ayat selepasnya. Tak lama selepas itu, iaitu ayat 65 dimasukkan dengan ayat yang ke-66. Ayat yang ke-65 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Surah Allah Azim. Apa maksud ini? Ayat ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Allah SWT suruh pada Rasulullah SAW. Harudil mu'minina alal qital. Galakkan orang-orang mukmin ini untuk pergi berperang, berjihad di jalan Allah SWT. Jangan bimbang. Iyakum minkum yashruna sabirun yaghlibu bi'atain. Kalau ada antara kamu hanya 20 orang saja, tapi 20 orang ini sabar, mereka sabar menghadapi peperangan, nescaya Allah akan beri pertolongan dan mereka itu dapat nanti menewaskan, mengalahkan 200 orang. Maksudnya 10 kali ganda daripada pihak musuh yang kafir itu. Yang ini ayat diturunkan khusus ketika sebelum peperangan Badar, untuk menggalakkan orang Islam, para sahabat untuk menghadapi musuh mereka orang musyrik Quraisy yang 3 kali ganda besar saiz tentera mereka daripada bilangan tentera umat Islam ketika tersebut. Jadi Allah SWT kata jangan bimbang. Kamu ada 20 saja dah cukup untuk mengalahkan 200. Bukan 3 kali ganda. 10 kali ganda dapat dikalahkan. Sahabat kalahkan orang-orang kafir ini. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfam minal ladzina kafaru biannahum qaumul la yafqahun. Dan kalau kamu ada 100, kamu boleh kalahkan 1000, lagi 10 kali ganda. Bukan 3 kali ganda. Tentera Islam peperangan Badar 313 dapat mengalahkan 900 lebih, hampir 1000 tentera musyrik Quraisy. Tetapi Allah SWT kata, kalau kamu bersabar, kamu 20 orang pun cukup dapat kalahkan 200. Kalau kamu 100, kamu dapat kalahkan 1000 orang. Kenapa? Sebab apa? Orang-orang kafir ini mereka tidak memahami kebenaran. Jadi bilangan gandaan orang Islam boleh kalahkan orang kafir adalah 10 kali ganda. 20 dapat kali 200, 100 orang Islam dapat kalahkan 1000 orang kafir. Ayat 65. Kemudian Allah mansuhkan dengan ayat yang ke-66, surah yang sama juga, ayat selepas itu, Allah SWT berfirman apa? Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa. فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Jadi gandaan 1:10, ratio 1:10, Allah SWT mansuhkan kepada apa? 1:2. Reduce, habis. Yang ayat 66, ayat Allah SWT berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum. Kali ini Allah SWT sekarang ini Allah SWT dah memudahkan untuk kamu. Dan Allah SWT mengetahui bahawasanya ada di kalangan kamu itu yang lemah. Maka jika kamu itu fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun, kalau kamu itu 100 tapi sabar, kamu dapat mengalahkan 200. Dan jika kamu itu 1000 dan sabar, yaghlibu alfain, kamu dapat kalahkan 2000 dengan izin Allah SWT. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah tu bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi beberapa perkara di sini. Pertama persoalannya, Allah SWT dah berikan nikmat. Satu orang Islam, tentera Islam boleh kalahkan 10 orang kafir. Kemudian Allah reducekan, satu orang Islam boleh kalahkan 2. Ini patut tambah, satu boleh kalahkan lagi 200. Bukan satu kalahkan 2 pula. Daripada satu kalahkan 10, jadi satu kalahkan 2. Kalau kamu sabar, Allah kata kamu boleh kalahkan 2. Macam mana ni? Sepatutnya lebih. Ini pertama. Kedua, dalam peperangan Badar, orang Islam dapat kalahkan orang kafir yang mana
tentera kafir ini 3 kali ganda lebih besar bilangan tenteranya daripada tentera umat Islam. Jadi bagaimana jawapannya? Kalau kita lihat, yang pertama sekali, Allah SWT reduce daripada 1:2, 1:10 kepada 1:2. Daripada satu tentera Islam mengalahkan 10 tentera kafir, kepada satu tentera Islam mengalahkan 2 tentera kafir. Okay? Dan Allah SWT kata di sini, Al-ana khaffafallah. Sekarang ini Allah mudahkan untuk kamu. Ringankan untuk kamu. Dan Allah mengetahui kamu tu lemah. Patut kalau lemah tambah. Kenapa lemah tu lagi kurang? Sebabnya orang-orang Islam, para sahabat peperangan Badar ni, bila mereka melihat tentera kafir ini 3 kali ganda saiz daripada mereka, dan bila Allah SWT beritahu kamu boleh kalahkan malah lebih daripada tu kamu nak, mereka rasa kecut juga. Mereka rasa kecutnya. Alamak, yelah betul. Tapi ini kita bilangan sedikit. Mereka tu bilangan ramai. Jadi macam mana ni? Betul ke boleh kalahkan? Memang boleh kalahkan lah. Tapi perasaan bimbang tu ada, perasaan takut tu ada. Jadi kata Allah SWT, Allah mengetahui kamu ni lemah. Lemah dari sudut persiapan, peperangan, lemah dari sudut menghadapi musuh tersebut itu sendiri. Kerana umat Islam bila pergi pada Badar, mereka tidak bersedia untuk berperang dengan keadaan peperangan yang sepenuhnya. Mereka membawa peralatan perang yang kecil, yang sedikit. Mereka tak sangka mereka nak kena full war, full battle. Tapi bila datang tentera Quraisy yang 3 kali ganda dengan full battle gear, dengan semua alat-alat tentera yang cukup, jadi mereka bimbang. Maka Allah SWT kata, don't worry. Walaupun 3 kali ganda, tapi kalau mereka 2 kali ganda, kamu dah boleh kalahkan. Dan Allah SWT dalam ayat yang lain surah Al-Anfal, Allah SWT turunkan malaikat untuk membantu. Turunkan malaikat untuk membantu orang-orang Islam mengalahkan orang-orang musyrik Quraisy. Itu yang termasuk dalam jawapan bagi ayat yang atau soalan yang kedua tersebut. Bagaimana umat Islam boleh kalahkan tentera musyrik Quraisy yang 3 kali saiz lebih besar daripada mereka, sedangkan ayat ini mengatakan 2 kali ganda kamu boleh kalahkan, bukan 3 kali ganda. Kerana Allah SWT turunkan malaikat. Allah SWT firman dalam surah Ali Imran sebagai contoh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana Allah SWT yang mana bermaksud kalau kamu bersabar dan orang musyrik Quraisy ni datang serang hendap kepada kamu, mereka surprise attack kepada kamu, Allah akan turunkan 5,000 malaikat dengan senjata untuk mengalahkan mereka. 5,000, lebih berganda-ganda, 5 kali ganda lebih ramai daripada tentera musyrik Quraisy. Kalau satu malaikat dah cukup kalahkan mereka, tapi Allah turunkan 5,000. Pertama kerana apa? Kerana yang bersama-sama dengan orang musyrik Quraisy ni adalah syaitan dan iblis. Yang memberi galakan dan membantu mereka. Jadi bila syaitan dan iblis ni, tentera syaitan dan iblis nampak malaikat banyak turun, mereka cabut. Jadi penurunan malaikat yang ramai ini bukan setakat nak mengalahkan orang-orang manusia musyrik Quraisy ini dalam peperangan. Mereka itu lemah, mereka dengan senjata mereka, pedang, anak panah. Itu saja, malaikat sekali, satu malaikat tebas, habis semua mereka terpelanting. Tapi itu untuk apa? Untuk menakutkan tentera yang tak nampak, iaitu iblis dan juga syaitan bersama-sama orang musyrik Quraisy. Jadi balik kepada ayat surah Anfal ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memansuhkan gandaan daripada 1 kepada 10 bila berlaku peperangan tersebut kepada 1 kepada 2. Satu orang tentera Islam, satu tentera Muslim, dua tentera musyrik dapat kalahkan peperangan tersebut. Jadi selepas itu kalau kita lihat peperangan umat Islam ini, kita perlu ramai.
Tak boleh ada alasan, tak apalah biar orang lain pergi perang, saya tak nak pergi perang. Sebab apa Allah dah janjikan satu tentera Islam boleh kalahkan 10 kali ganda tentera musyrik Quraisy. Jadi awak 10 orang pergi sudahlah kalahkan 100 orang. Atau awak 1000 sudahlah keluar boleh kalahkan 2000 orang. Jadi saya duduk kat rumah tak payah nak perang. Jadi hikmahnya bila Allah SWT kata satu boleh kalahkan dua, maknanya kamu kena keluar ramai-ramai. Jadi walaupun tentera yang kamu hadapi ini, musyrik ini, tentera kafir ini 2 kali ganda saiz kamu, tetap kamu boleh menang. Kalau lebih daripada 2 kali ganda, itu malaikat akan bantu. Mungkin kamu boleh kalah, tapi Allah SWT boleh juga beri kemenangan. Tapi minimumnya, kamu boleh menang kalau sekiranya tentera musyrik itu 2 kali ganda saiz kamu. Kalau kurang daripada itu pun, lagi-lagilah kamu boleh menang kalau kamu bersabar dan letakkan keyakinan kamu kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT sentiasa bersama-sama dengan orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersabar. Okay, innallaha wallahu ma'as-sabirin, dan Allah pada akhir ayat 66 ini Allah SWT berfirman apa? Mengingatkan kepada kita, wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama-sama berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi ini contoh nasih dan mansur dalam surah Al-Anfal. Jadi kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung kepada contoh nasih dan mansur dalam surah Taubah pula. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sya'unillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.